Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita mulakan perjumpaan kita pada malam ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah, tamunya marilah sama-sama dan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya Allah rezekikan kepada kita sampailah kita di rumah Allah pada malam ini bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, sementara menunggu masuknya waktu isyak. Marilah sama-sama kita menekuni satu kitab, iaitu kitab Tuntunan Jiwa ke Arah Kesempurnaan Ibadah. Muslimin muslimat, para alim ulama, para asatizah, ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan lagi pembacaan kita. Sound tak nampak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pada malam ini ada kitab itu, muka surat 37. Muka surat 37. Dengar suara? Dengar? Tak dengar? Alan ini termasuk pada bahagian cara membaca tahmid, membaca tasbih dan takbir. Pada perjumpaan yang lalu kita masuk pada Nabi menyuruh kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Itu yang paling sempurna. Dalam kitab ini dia kata apa? Menurut beberapa hadis yang sahih, cara berzikir ini ada 6 macam. Zikir yang mana? Zikir yang tahmid, tasbih, takbir. Apa tahmid? Alhamdulillah. Atau apa tasbih? Subhanallah. Apa takbir? Allahu Akbar. Dalam riwayat yang berbeza-beza, Nabi ajar kepada kita yang paling sempurna adalah 33 kali tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, 33 dicukupkan dengan
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata, siapa yang baca tasbih menyucikan aku, berterima kasih, alhamdulillah, dan membesarkan Allah, Allahu Akbar, dan disudahi dengan mengesakan Allah, Nabi kata tiada dosa yang tidak diampunkan, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Itu yang paling sempurna. Pada malam ini Nabi ajar kepada kita, yang pertama, bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Jadi jumlahnya 30 kali. Okay. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 10-10. Ni bagi siapa ni? Mak nak cepat lah. Tapi Nabi tak suruh tinggal. Kita buka situ. Paling sempurna 33. Tasbih, tahmid, takbir. Yang kedua, bertasbih 11 kali, bertahmid 11 kali, dan bertakbir 11 kali. Jumlahnya 33 kali. Itu yang kedua. Ini 8 sikit. Yang ketiga, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, dan menyudahi dengan kalimah tauhid yang paling sempurna, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa makna? Tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau ya Allah, dan tiada sekutu baginya ya Allah. Lahul mulk, Engkaulah pemilik ini ya Allah, pemilik alam ini ya Allah. Walahul hamd, yang ada pujinya selayak untukmu ya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Engkaulah yang menentu atas segalanya. Jadi jumlahnya 100 kali semuanya. Dan dia kata yang keempat, seperti yang ketiga, cuma tidak dipercukupkan dengan kalimah tauhid. Jumlahnya 99 kali. Ada juga riwayat tu. Yang kelima, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Jumlahnya 100 kali. Okay. Itu yang kelima. Dan yang keenam, bertasbih 25 kali, bertahmid 25 kali, bertahlil 25 kali, bertakbir 25 kali. Jumlahnya 100 kali. Ini biasanya kat mana ni? Pernah dengar tak? Pada sembahyang asar ataupun sembahyang zuhur, di surau-surau ataupun masjid-masjid di kampung. Dia baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah wallahu. Dia ulang-ulang 25 kali. Jadi biasanya masjid kampung yang tok gurunya adalah tu, asalnya daripada didikan pondok. Tasbih 25, tahmid 25, tahlil 25, dan takbir 25. Cukuplah 100. Dan tak pernah jumpa dalam kitab lepas daripada sembahyang tak payah tasbih, tak payah takbir. Apa mafhum daripada hadis-hadis Nabi ini, cara-cara Nabi berzikir, tahmid, tasbih, takbir ataupun tahlil selepas sembahyang?
Maknanya Nabi kata kalau kamu kalut, buatlah 10. Nak cepat sangat, jangan tinggal. Itu maksud dia. Dalam riwayat yang berbeza-beza, jangan sampai kita tertinggal. Busy sangat. Saya ajar kitab ni di satu tempat tu. Kata Ustaz, boleh tak subuh ni nak cepat Ustaz? Boleh tak saya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar, lepas tu saya bangkit, saya jalan sambil zikir, tak ada masalah. Yang masalahnya di mana? Yang masalahnya tinggal terus. Tapi kalau tanya afdal di mana berzikir itu? Di tempat kita sujud dan di tempat kita munajat. Itu dipanggil afdalnya. Mana tempat kita sujud? Di rumah Allah lah. Tapi kalau tinggal langsung, itu yang tak diajak di Nabi. Sambil jalan boleh Ustaz. Sebab nak kalut ni, kalau tidak lewat 5 minit nanti kena jam Ustaz. Teruskan. Jangan tak buat langsung. Itu situasi orang yang bekerja lah. Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cumanya tinggal pada persoalan pada kita ni nak buat ataupun tidak. Yang ganjarannya sangat besar. Yang Nabi cerita Allah tawarkan kepada kita, siapa yang bertasbih, siapa yang bertakbir, siapa yang bertahmid, selesai daripada dia bagi salam, lepas bagi salam, apa dia? Allah akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Pegang tu. Kalau kita pegang tu, kita takkan tinggal. Tapi kalau kita pegang 33 rasa macam susah gelisah, nak buat juga rasa macam. Tapi kalau kita nampak Allah tawarkan keampunan tu, kita tak tinggal. Kalau kita fikir logik akal kita, banyak mana buih di lautan ni. Seumpama kalau kita fikir tak ada dosa yang Allah tak ampunkan, Allah ampun belaka dah. Seumpama kamu main-main dengan aku tawarkan sedemikian rupa, kamu tak peduli pun. Itu maksud dia. Kamu buat lebih kurang je dengan diskaun aku, kan? Beli barang tu bernilai, harganya murah, pergi beli yang mahal lagi, walaupun nilainya apa dia, barang tu benda yang sama tapi nak beli harga yang mahal. Kalau benda dunia memang kata pelik. Dua kedai yang berjiran kiri kanan, yang ni barang yang sama, yang ni tawarkan harga murah, yang ni tawarkan harga mahal. Dibeli yang mahal ke beli yang murah? Sudah pasti murah, sebab benda nampak. Tapi benda ni benda tak nampak. Sebab itu kalau kata memahami hadis, kita pergi kepada tawaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kita takkan tinggal. Walaupun sesibuk mana pun kita akan cuba. Yang Nabi ajar ni paling-paling kuat 10 kali, kejap je. Paling-paling kuat 10 kali. Paling banyak 33. Lama tak? Tak lama. Tapi itulah kita. Saya tak kata kau orang lain, saya kata diri saya macam tu. Iblis, syaitan, hawa nafsu pada ahli ibadah. Ayat Quran kata dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu ini
dia akan suruh kita buat benda yang su. Benda su pada ahli ibadah, benda tak baik pada ahli ibadah. Contoh, kita dah berjaya dah salat berjamaah, apa lagi dia tak berjaya pada kita? Apa lagi dia tak berjaya pada kita? Dia suruh kita tinggal zikir. Dia usaha je. Dia tak mampu menghalang orang sedekah banyak. Apa dia buat? Dia tak mampu halang orang bersedekah. Apa yang dia buat? Nafsu, hawa nafsu dan iblis. Dia suruh orang sedekah sikit. Dia tak mampu dah halang orang tu nak sedekah. Apa dia buat? Buat sikit sudah, tak saya buat banyak. Itu ini. Sebab itu ada orang tanya Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus mengenai hukum isteri menemani suami makan. Lepas tu dia tanya, ada orang kata, betul tak Ustaz? Ada orang kata kalau tak teman suami makan, iblis akan pujuk isteri supaya kahwin dua. Betul tak? Kahwin dua tu syariat, halal di sisi syarak. Adakah iblis suruh? Nafsu iblis dia akan suruh benda yang menyalahi syarak. Orang yang kata itu, orang yang persoalkan itu ialah sebab dia timbul persoalan dalam bentuk hawa nafsu sahaja. Sebenarnya iblis hawa nafsu tak suruh benda yang halal di sisi syarak. Apa tugas hawa nafsu? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Suruh perkara yang menyalahi syarak. Itu kita kena faham. Wajib buat dah. Apa lagi dia tak berjaya pada diri orang hamba yang sedang berada di rumah Allah ni? Tak payah zikir lah. Zikir tu sunat. Lepas tu kena duduk, kita kena faham dalam mengurus ibadah ni mengikut keutamaan. Memang kita tahu kalau kita waktu lapang, kita selidik betul-betul ketika mengurus ibadah ini ialah mengikut keutamaan. Dia panggil apa? Fi'l al-awlawiyat, fi'l keutamaan. Mana lebih utama lepas sembahyang berzikir dan solat sunat? Zikir tu zikir mana? Zikir warid daripada Nabi. Ataupun mana lebih utama lepas sembahyang terus sembahyang sunat? Contoh tadi adalah semuanya ibadah. Sebab itu apabila kita duduk dalam situasi ahli ibadah, kita kena ambil fadail yang mana lebih. Kalau tidak kita rugi, kita lepaskan yang lebih itu. Nabi lepas sembahyang dia berzikir, dia tak tinggal zikir yang kita buat itu. Selepas selesai zikir baru Nabi sembahyang sunat ba'diyah. Kenapa kita bersegera-gera nak tinggalkan zikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana zikir yang paling ringkas yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas beri salam istighfar 3 kali paling kurang. Selepas itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maghrib 10 kali, subuh 10 kali.
Selepas itu Allahumma ajirna minan nar. Kalau imam baca, kalau kita Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Ulama kata kenapa 7 kali? Orang apa soal? 7 kali sebab neraka tu ada 7 tingkatan. Lepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Selepas itu bacalah paling kurang, paling ringkas ni, iaitu ayat kursi. Lepas ayat kursi, tasbih, takbir, tahmid. Pilih, nak pilih hak mana? Nak pilih hak 10 kali, pilih hak 11 kali, pilih hak 25 kali, pilih hak 33 kali. Kita nak pilih hak mana? Lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tak ada sepatah dua doa. Malah sangat dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu terus sembahyang sunat ba'diyah. Itu paling ringkas. Tapi kalau kita masyakkah, kita kalau kita nak pergi kerja, tak ada masalah. Zikir yang paling ringkas, terus sembahyang ba'diyah. Yang ada ba'diyah, yang tak ada ba'diyah jangan buat ba'diyah. Ba'diyah tu ialah solat sunat lepas sembahyang fardu. Yang tak ada sembahyang sunat selepas solat fardu, sembahyang apa? Asar dengan subuh. Kecuali orang itu yang lazim pada diri dia. Lazim, dia tak pernah tinggal. Itu maksudnya lazim. Lazim pada diri dia itu setiap sebelum sembahyang asar, sebelum sembahyang subuh, dia sembahyang sunat qabliyah. Pada orang tu boleh mengqadhakan qabliyah asar dengan qabliyah subuh, walaupun pada waktu itu waktu yang dilarang. Sebab apa? Pada hukum lazim. Lazim ni apa? Senantiasa, tak pernah tinggal. Tapi kalau jangan buat. Masa rajin baru sembahyang, masa malam tak buat. Masa lapar buat, masa lapar buat, masa tak lapar tak buat. Itu bukan lazim. Yang lazim ini, lapar ke dia, tak lapar ke dia, dia sentiasa buat qabliyah subuh, qabliyah asar, baru boleh. Kalau dia sempit waktu, dah orang iqamah, dia baru sampai, dia lazim, dia boleh qadha selepas tu. Orang tu je. Orang yang lain tak boleh. Sebab apa? Dalam kitab fiqh dia kata qarinah, boleh sembahyang selepas asar dan selepas subuh yang ada qarinah. Qarinah apa dia? Ada berkait. Berkait apa? Dengan makna lazim tadi. Dia sembahyang tak pernah tinggal, maka dia qadha. Ini Nabi pernah buat. Okay, sahabat pernah buat. Baik. Yang ke-12, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh membaca sesudah sembahyang. Sesudah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ingat tak masa kat kampung-kampung dulu? Kan? Tak tinggal. Pada sembahyang subuh, sembahyang maghrib, tak pernah tinggal sebelum dia tasbih, takbir, tahmid tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis
yang panjang. Dari Qais bin Abu Hazin dari Uqbah bin Amir, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara ayatin unzilat lailata lam yura misluhunna qattu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat yang berbeza-beza, bahawasanya tidakkah kalian lihat beberapa ayat yang diturunkan semalam, belum ada ayat yang serupa, iaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hendak beranjak ke tempat tidurnya pada setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya lalu meniupnya dan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalam riwayat yang lain, sebelum Nabi bangkit daripada tempat sembahyang dia tak tinggal 3 surah ini. Dia panggil apa? Hadis yang berkaitan al-mau'izataini, iaitu hadis memohon perlindungan. Apa qul huwallahu ahad? Surah, nama surahnya surah Al-Ikhlas. Ada tak kita jumpa dalam surah Al-Ikhlas itu, dalam surah Al-Ikhlas itu perkataan ikhlas? Tak ada. Perkataan mengesakan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu esa. Kalau nak tahu kita ni lazim tak dengan qul huwallahu ahad, maknanya hati kita mengesakan Allah ataupun tidak. Ada sahabat pada setiap kali selepas sembahyang dia baca surah lain. Selepas baca surah lain, dia baca surah qul huwallahu ahad. Sahabat tu jadi keliru. Dia pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ada imam tu setiap kali lepas sembahyang, lepas baca surah lain, dia baca qul huwallahu ahad. Rasulullah panggil, tanya dia, kenapa kamu baca setiap rakaat itu qul huwallahu ahad? Yuraddidu, berulang-ulang surah qul huwallahu ahad. Dia kata kasih dengan surah Al-Ikhlas itu. Sebab apa? Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap rakaat aku kena baca surah Al-Ikhlas. Kenapa? Dia kasih dengan surah Al-Ikhlas. Kenapa? Mengesakan Allah. Dia rasa hati dia tak bersih kalau tak baca surah Al-Ikhlas. Bagaimana kita dengan surah Al-Ikhlas? Mengesakan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah ni, kita apabila sebut 3 qul itu kita rasa macam remeh. Allah, baca 3 qul je ustaz. Sembahyang maghrib 3 qul. Sunnah Nabi rakaat kedua qul huwallahu ahad. Tapi pada ahli masyarakat kena surah-surah yang panjang lah, baru grand, baru nampak imam besar.
Tapi kalau kita pergi Mekah, ada ketikanya Imam Sudih ke, Imam Al-Mu'qili ke, semayang maghrib, kita tengah berjalan tak sampai lagi Masjidil Haram, tiba-tiba dia baca keluar Allah. Kalau gitu, nak katanya cara pandang orang berilmu dengan dalil, cara pandang orang beramal dengan situasi sangat beza. Buat yang sunnah dengan bukan buat yang sunnah, mana lebih afdal? Contoh, saya buat satu contoh lagi. Membaca dalam sembahyang potongan ayat dengan membaca surah pendek tapi surah yang sempurna, mana lebih utama? Sempurna surah lebih utama. Tapi masyarakat nak hak mana? Masyarakat nak surah Al-Baqarah tengah-tengah tu, baru nampak keren. Sebab pada pandangan situasi manusia nak suka gitu. Imam pun terpaksa telan juga, takut digelar nama tu Imam 3 kul. Kena tukar juga jalan-jalan dia. Walaupun nak ittiba'u sunnah, betul. Datuk Timbalan Mufti faham cerita betul. Makmum ni dia perangai ni macam-macam. Kalau imam betul dia kata, lepas ni nanti tengok di kalangan makmum, dia baca 3 kul ke dia baca sebab buat amal ibadah atas dasar ikut-ikutan, bukan atas dasar ilmu. Tapi sebenarnya kalau kita faham sungguh, imam baca Qul huwallah pada rakaat yang kedua itu lebih besar daripada segala-gala. Ittiba'u sunnah, ikut sunnah. Dalam waktu yang sama ketika imam baca Qul huwallahu ahad, bagaimana getaran hati kita? Tapi sebab itu beramal ni kena dengan ilmu. Kalau tidak rosak kita. Paling parah lagi boleh menyalahkan imam. Imam tak ada surah lain ke? Main 3 kul je ni. Kalau imam ni, imam ni 3 kul. Kalau imam ni Ara'aital lazi. Imam ni, contoh, dia boleh ganti gitu. Sebab melakukan amal ibadah tanpa ilmu, tanpa dalil. Baik, ya. Kalau imam tu kalau dia tak baca doa yang pendek, kalau 72 je. Kita panjang orang yang belakang takut gundah gulana. Faham. Sebab tu imam ni dia kena bijak, fatonah. Ittiba'us sunnah kena aulakan. Sembahyang Jumaat dengan tempat orang bekerja. Jumaat mana panjang? Khutbah panjang ke sembahyang panjang? Biasanya khutbah panjang. Sebenarnya Jumaat sembahyang panjang. Kita terbalik dah situ. Situ tak kena dah kita. Anda tepi lagi ni.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Sikit lagi. Persoalan tadi, mana lebih utama? Memang kita tak buat dah yang utama pada Jumaat tu kan. Dia tanya juga kalau pagi Jumaat, Ya. banyak kan berpikir orang kerja undang-undang tidak awal. Ya. Mana boleh ada berbalik saja sejarah atau berbalik. Kalau panjang sejarah berbuat macam panjang. Tapi mana baik kan ada. Baik. Suatu sebagai imam ni dia kena ada sifat fatonah. Sebab dia bawa Jumaat ke ataupun subuh Jumaat ke. Tapi sebab pengamalan orang Melayu kita, kalau Jumaat, subuh Jumaat,
Kalau imam tu tak baca surah sejadah, qomah lah. Pemikiran tu hanya tu, qomah. Padahal Nabi dah tunjuk, ada ketikanya Nabi baca surah sejadah, ada ketikanya pada subuh Jumaat Nabi tak baca surah sejadah. Maknanya ketika waktunya subuh itu awal, contohnya ambillah sunnah. Itu imam yang fatwa. Contoh kalau kata surah sejadah, dia nak baca juga surah sejadah macam tu. Imam itu baca surah sejadah. Kalau dia baca surah sejadah, kaedah bacaan itu berbeza. Jangan ada buat taranum pula. Kawan itu nak pergi kerja, sudah gundah gulana. Imam jangan sampai, ini pun nasihat untuk diri saya dan kita semua. Kalau kita jadi imam, jangan sampai perbuatan kita itu menyebabkan makmum keluh kesah. Jangan-jangan sekali naik imam, dia bertaranum surah sejadah. Cuba bayang, kalau dia nak baca surah sejadah waktu yang sempit, macam mana dia kena baca hadar, laju. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Am yaquluna iftara. Cepat, tak sampai 5 minit pun. Tapi kalau dia tarik, itu maknanya fatwa. Sama dengan imam Jumaat tadi, dia sudah baca khutbah tu, imam yang fatanah, dia tengok jam. Pekerja, orang yang bekerja pukul 2.30 masuk. Sekarang ini khutbah daripada Jaiz, saya selalu baca khutbahnya. Khutbah daripada Jaiz, kalau kita baca panjang, tak lebih daripada 25 minit khutbah. Berserta dengan doa, komplit setengah jam. Khutbah yang kedua, komplit setengah jam Jumaat. Tengok, turun daripada mimbar, tengoklah masa tu. Kalau masa turun pukul 2, duduk baru nak duduk kat sini, istawu wa'tadilu sufufakum, luruskan saf, rapatkan saf, tengok. Oh, tak boleh ni, sapi. Tak boleh ni surah Al-A'la, nanti gesah gelisah makmum aku. Itu imam yang fatanah. Pernah satu masa di Ampang sana. Di Ampang sana sebab apa? Zuhur tu lewat. Lazimnya sebelum baca khutbah, Tok Khatib pegang tu, Tok Khatib pula dah. Tok Bila pegang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Barulah Tok Khatib baru bergerak ambil tongkat. Apabila waktu dah sampai, pada ketika itu masjid itu tak ada, terus pergi azan. Azan pun dia bagi tahu kepada Bilal, azan masuk waktu je, yang paling sedap. Azan nak khutbah, tak payah duk tarik-tarik dia. Betul. Kalau jenis tarik, saya pernah baca khutbah satu tempat, dia azan 5 minit, terlena makmum tu, tak dengar khutbah lagi. Mula khutbah lagi lena lah. Nak cerita je. Sebab itu imam yang fatanah. Isu tadi yang tu Haji tanya tu, kalau imam yang fatanah, dia jaga benda ni. Dia tak akan buat makmum itu yang dia akan imami itu menyebabkan keluh kesah. Kalau tengok pukul 2 sembahyang Jumaat, surah pendek sempurna, itu imam yang fatanah, iman yang bijak sana. Kalau dia nak baca surah sejadah,
boleh baca, tak ada masalah. Sekejap saja, tak sampai 15 minit habis surah Sajadah, habis surah Al-Insan pada sembahyang subuh. Tak ada masalah. Tapi baca tu macam mana? Baca cara hafiz lah. Sekejap je, tak sampai 10 minit surah Sajadah selesai, tak sampai 3 minit surah Al-Insan selesai. Itu imam yang fatah. Dan Nabi tunjuk pada kita ada ketikanya ada sujud sejadah, baca surah sejadah pada pagi Jumaat. Dan ada ketikanya Nabi tak buat. Kita jangan berpegang kepada kalau tak baca surah sejadah pada pagi Jumaat seumpama tak sah subuh. Jangan beranggapan itu. Nabi pun selang-seli. Jadi orang Melayu ada pegang subuh Jumaat mesti sejadah. Salah cara penetapan rukun itu. Dan imam kena fahamlah kepada mereka yang dia tengok. Sebab itu sebelum sembahyang istaw wa'tadilu, Nabi istaw wa'tadilu, tengok sahabat. Kalau kita sekarang istaw wa'tadilu, tengok sah, tengok belakang, makmum aku ni kerja ramai ni. Itu scam. Kalau tengok istaw wa'tadilu, orang becek, hari ni boleh baca surah macam ni. Contohnya macam tu. Itu imam yang bijak, imam yang bersifat fatah. Dia selidik semua sekali, dia scan. Kalau ramai yang kerja tak boleh lah. Utamakan, hilangkan geluh gesak makmum. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada perjumpaan akan datang tersambung pada muka surat, iaitu bacaan yang ke-13, iaitu membaca ayat kursi. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah dan yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Aku qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tanggupkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum.